Imam Malik terkenal sebagai satu orang yang tadi saya dah sebut, yang tegas dalam memilih guru. Dia sangat tegas. Sebab itulah Al-Imam Amr ibn Dinar, dia tak ambil, bukan dia menghina Amr ibn Dinar, bukan dia merendahkan Imam Amr ibn Dinar, presiden ulama Mekah ketika itu, tapi dia tengok sikit je kekurangan tu, Imam Malik terus tak ambil daripada beliau. Dan begitu juga kata Imam Malik, adraktu sab'ina mimman yaqulu qala Rasulullah. Imam Malik kata, aku sempat hidup dan melihat 70 orang tabi'in di Madinah. Tuan-tuan, 70 tabi'in di Madinah yang menyebut dalam masjid Nabi, qala Rasulullah. Orang soleh ke tak ni, 70 orang ni? Kata Imam Malik, seorang pun aku tak riwayat daripada mereka ni. Dan ada 70 orang, kata Imam Malik. Dia kira, tuan-tuan, 70 orang yang sebut qala Rasulullah di dalam masjid Nabi mengajar, tapi Imam Malik tak ambil. Dan kata Imam Malik, sekiranya 70 orang ini, setiap seorang daripada mereka diberikan amanah untuk menjaga Baitul Mal Muslimin yang berjumlah berpuluh-puluhan bilion tu, untuk menjaga Baitul Mal Muslimin, nescaya 70 orang ni, seorang pun tidak akan mengambil satu sen pun daripada duit di situ. Apa kita faham? Imam Malik nak beritahu 70 ni semua orang, semua soleh. Tetapi kenapa Imam Malik tidak meriwayatkan hadis daripada mereka? Jawab Imam Malik, illa annahum lam yakunu min ahli hadha sya'n, kecualilah 70 orang ini bukanlah pakar dalam bidang hadis. Dia ambil dia pakar saja. Baru satu PhD hadis, baru tahqiq, ta'liq dan takhrij hadis daripada kitab, baru satu kitab kan. Tu pun bukan karang kitab, baru takhrij hadis kan. Yang tu tak tentu lagi alim ataupun tidak. Entah ni tengok mi'yar sukatan Imam Malik kepada orang yang hidup pada zaman tu. Tuan-tuan, saya nak bawa tuan-tuan bayangkan keadaan di Madinah waktu tu, perkembangan ilmu, ramainya orang soleh di Madinah. Kata Imam Malik dalam satu hadis yang lain, Imam Malik kata, aku boleh namakan 40 orang soleh di Madinah yang ta'alim, 40 orang soleh di Madinah, seandainya mereka minta kepada Allah untuk turun hujan, nescaya turun hujan hari itu. Subhanallah, tak tahulah, memang dahsyat lah. Memang bismillah masya-Allah lah zaman tersebut, zaman tersebut, bismillah masya-Allah. Kemudian yang terakhir untuk pagi ini, Imam Malik pun karang sebuah kitab waktu tu yang dinamakan dengan Al-Muwatta'. Tuan-tuan boleh tengok kitab Muwatta' ni, kitab yang menghimpunkan hadis-hadis Nabi SAW, athar, fatwa dan juga fatwa Imam Malik sendiri dalam kitab Al-Muwatta' tersebut. Tetapi dalam dunia Islam hari ini, Al-Muwatta' dibaca oleh golongan khawas baca, cuma sebut kepada orang awam Al-Muwatta' orang tak tahu. Tapi kalau sebut Sahih Bukhari orang tahu. Sahih Bukhari dan Sahih Muslim menenggelamkanlah kedudukan Al-Muwatta' jadi bawah lah. Al-Muwatta' ni jadi kitab yang di bawah, sebab dia pula macam Bukhari Muslim, dia memang himpunkan hadis betul. Muwatta' pula dia campur dengan athar, hadis marfu' pun saya rasa 1/4 saja kan, lebih kurang 1/4. Ada banyak pendapat kalangan para ulama, 1/4 Muwatta' sahaja hadis marfu' ataupun 1/3 sahaja hadis marfu' dalam Muwatta'. Bila Imam Malik dia mula karang, ada banyak cerita kenapa Imam Malik karang. Antaranya ialah permintaan daripada Khalifah Abi Ja'far Al-Mansur, minta Imam Malik karang. Maka Imam Malik pun mula mengarang kerana Allah. Bila Imam Malik karang, ulama-ulama lain pun karang, antaranya Al-Majishun, antaranya Imam Ibnu Abi Dhi'ab, tak silap saya kan, beberapa orang lain semua pakat karang juga kitab tu. Tetapi kitab yang kekal sampai hari ini, sampai 1441 Hijrah 2020 hari ini, hanyalah kitab yang pada zaman itu hanyalah kitab Al-Muwatta' sahaja. Kitab yang penuh dengan
penuh dengan keberkatan. Kata Imam Malik, la ta'lamunna annahu la yartafi'u min hadha illa ma urida bihi wajhullah. Kamu semua akan tahu bahwasanya tidak akan menjadi tinggi kedudukan sesuatu itu kecualilah sesuatu itu dilakukan untuk mendapatkan redha Allah Subhanahu wa taala. Itu kata Imam Malik. Nak rakam kerana Allah. Nak tulis mesej kerana Allah. Hafal Quran kerana Allah. Kamu mentadbir kerana Allah. Kamu buat sawah padi kerana Allah. Benda-benda yang kerana Allah ini sajalah yang akan kekal. Imam Malik pun karang kitab dia, lalu dipersembahkan kepada para ulama. Untuk pengetahuan kita semua, Imam Malik ni umur 21 telah pun diberikan ijazah oleh 70 ulama besar Madinah untuk beliau mengajar. Subhanallah, tuan-tuan tengok lah. Umur 21, tuan-tuan. Umur 21, kita baru habis, 22 baru habis ijazah sarjana muda. 23, 21, 22, 23 kan, baru habis. Imam Malik bin Anas, 21, sudah diberikan ijazah oleh 70 ulama besar Madinah. 70. Bahawa beliau layak untuk memberikan fatwa. Dia pun mula mengajar dan sebagainya. Masih lagi tuntut ilmu. Sampailah jadi alim. Berkata Imam Malik, hampir ke semua guru yang Imam Malik belajar, ketika Imam Malik sudah dewasa, ke semua guru ini, kata Imam Malik, hampir ke semua mereka datang untuk mengambil hadis daripada aku. Mak yang mengaji kat dia pula. Subhanallah. Sebab tu para ulama sebut di Madinah, di kalangan tabi'in, nombor satu di dalam ilmu Malik bin Anas. La yufta wa malikun fil Madinah, tidak akan dikeluarkan fatwa selama mana Imam Malik berada dalam bumi Madinah. Tak ada fatwa dikeluarkan kecuali fatwa daripada mulut Imam Malik, sebab tak ada yang lebih alim daripada Imam Malik waktu tu. Dia yang paling alim. Dan sekalian, Tapi di tempat lain ada lagi lah yang lebih alim lah tempat lain. Antaranya bila Imam Syafi'i sebut Al-Layth afqah min Malik. Imam Syafi'i kata Imam Layth ibn Sa'ad, ketua ulama Mesir waktu tu, lebih faqih daripada Malik ibn Anas. Kan adalah lagi yang lain lagi, ulama-ulama lain yang lebih alim. Jadi Imam Malik pun karang sebuah kitab. Ulama-ulama Madinah pun pakat tengok, semua tawata'u ala kitabihi, tasahalu ala kitabihi. Mereka terima, mereka angguk, mereka setuju, mereka membenarkan kitab Malik ibn Anas. Semua pakat tengok, semua puji kitab Malik. Maka dinamakan Al-Muwatta' litawatu'i ahli al-haramaini ala sihhatih, kerana para ulama ketika itu menyebutkan kesemua hadis Muwatta' adalah sahih ataupun hasan. Kesemua hadis Muwatta' adalah sahih ataupun hasan. Saya tutup pada hari ini punya kuliah kita pada hari ini dua buah cerita. Yang pertama daripada kitab Kashful Mughatta, dan kisah yang kedua daripada Siyaru A'lamin Nubala lil Imam Az-Zahabi. Kisah pertama, tuan-tuan tengok, berkata Muhammad ibn Rumh, aku mengerjakan haji bersama dengan ayahku wa ana sabi. Hajajtu ma abi wa ana sabi. Sabi ni belum baligh. Darjah 4, darjah 5, darjah 3 macam tu, kecil lagi. Tuan-tuan tengok Tuan-tuan tengok kisah ni, ada banyak pengajaran besar daripada kisah ringkas ni je. Muhammad ibn Rumh, dia pergi buat haji dengan ayah dia. Kemudian dia pun pergi ke Masjid An-Nabawi, ziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok orang dulu pergi buat haji dan kemudian pergi menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata fanimtu fi masjidin Nabi fi rawdah. Aku pun tidur di dalam rawdah. Faraitu Rasulullah. Aku nampak Nabi. Tengok ni kisah. Sebab tu kisah dalam mimpi ni kita tak tolak semua. Jangan jadi Wahabi. Wahabi sebut kisah mimpi, tolak. Sebut kelebihan surah, hadis-hadis yang bercakap tentang kelebihan surah, tolak semua. Kecuali beberapa sahaja yang sikit, kan. Jangan jadi Wahabi, rugi dunia akhirat. Rugi dunia akhirat. Tuan-tuan tengok kitab ni, kalau nak kata cerita ni, cerita nak tolak semua cerita mimpi, tak boleh pakai. Ni dia para ulama
para ulama dahulu menyebutkan mimpi-mimpi yang boleh diambil pengajaran, walaupun tidak boleh dijadikan dalil sandaran hujah untuk hukum, tetapi boleh dijadikan sebagai sandaran. Lepas tu bila dengar cerita orang sebut cerita tentang mimpi ni, jangan ni lagi kan, tengok dulu apa dia kan. Boleh dijadikan orang kata apa, rujukan. Muhammad ibn Rumah buat haji, lepas tu sampai di Masjid Nabawi pi ziarah, tidur dalam raudah. Tidur yang sat tu nampak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mutawakki'un ala Abi Bakr wa Umar. Nabi bersandar kepada Abu Bakar dan Umar. Tuan-tuan, dalam mimpi zaman itu Nabi bersandar, Nabi dah wafat, tapi mimpi nampak Nabi berpapah pada Abu Bakar dan Umar. Fasallamtu alaihim, kata Muhammad ibn Rumah, aku pun bagi salam. Dia ni ulama ni, lepas pada tu dia ulama. Aku bagi salam dalam mimpi tu kepada Nabi, Abu Bakar dan Umar. Mereka pun jawab salam. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, aina anta dhahibun? Ya Rasulullah, nak pergi mana ni? Jawab Nabi SAW, uqimu limalikin as-siratal mustaqim. As-sirat jadi maf'ul kepada isim fa'il. Al-mustaqim sifah mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu ala akhirih. Ni hak mengaji nahwu i'rab, no? Uqimu limalikin as-siratal mustaqim. Subhanallah. Bila Muhammad ibn Rumah tanya, ya Rasulullah, nak pergi mana? Nabi pun jawab. Nabi waktu tu nak berjalan pi tu, Nabi kata, aku nak pergi bantu Malik. Malik ni Malik ibn Anas. Aku nak pergi bantu Malik untuk kekal di atas landasan yang benar. Maka Muhammad bin Rumah dia tak faham. Nabi kata aku nak pergi bantu Malik untuk kekal berada di atas landasan yang benar. Maka dia pun fantabat, aku pun jaga. Maka dia pun bangun, jumpa ayah dia pun bawa pergi berjalan. Fawajadtun nasa mujtami'in. Rupanya lepas bangun tidur tu, aku pun tengok ada satu majlis ilmu yang besar, iaitulah majlis ilmu yang dikendalikan oleh Imam Malik ibn Anas, dan hari itu adalah hari-hari terawal Imam Malik ibn Anas sedang memulakan pengajian kitab Al-Muwatta'. Imam Malik duk mula mengajak kitab Muwatta' waktu tu, no? Subhanallah, no? Ya. Yang ni kita taklah kata okey, inilah dalil bahawa sekian kan, tidak. Tetapi yang ni isyarat, yang ni isyarat yang boleh kita jadikan rujukan tentang ketinggian kitab ni. Dan kalau tak ada cerita ini pun, para ulama yang hidup pada zaman tu, ulama-ulama besar pada zaman itu telah memberikan penghargaan dan juga pujian kepada kitab Al-Muwatta' Imam Malik ni, no? Dan satu lagi pun mimpi juga daripada Khalaf bin Umar, yang ni disebutkan dalam kitab Syiar A'lamin Nubala karangan Al-Imam Az-Zahabi. Kata Khalaf bin Umar, aku melihat Nabi dalam mimpi, fil manam, dalam mimpi, juga dalam Masjid An-Nabawi. Ramai dah orang berimpun waktu itu mengerumuni Rasulullah. Nabi pun sebut, inni qad khaba'tu tahta mimbari, sesungguhnya aku simpan di bawah mimbar aku ini, tiban au ilman, syakkar rawi. Orang yang riwayatkan cerita ni, dia ragu-ragu sama ada Khalaf bin Umar sebut perkataan tib ataupun perkataan ilm. Sesungguhnya Nabi kata, aku menyimpan di bawah mimbar aku ini ilmu, dan aku telah mengarahkan Malik, kata Rasulullah dalam mimpi tu. Dalam mimpi tu Nabi kata, wa amartu Malikan an yufarriqahu 'ala an-nas. Aku mengarahkan Malik untuk menyebar-nyebarkan ilmu yang aku simpan di bawah mimbar ini kepada manusia, orang yang ramai. Dan ilmu itu adalah kandungan kitab Al-Muwatta' yang dikarang oleh Imam Malik. Begitu juga kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim pun ada kisah daripada mimpi para ulama berjumpa Nabi SAW pun ada. Itu kisah lain lah, no?